Perlukan tandas. Okay. Zulhimi ada prepare something nak sampaikan? Ya Allah. Uh, Minta maaf Ustazah, saya tak prepare lagi Ustazah. Tak prepare. Okay, tak apa. Next Okay. Okay. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan sebelum saya start, saya nak ulang balik teknik yang saya ajar sebelum masa kelas minggu lepas. So apa nama tekniknya pelajar? Kenapa saya rasa internet saya problem ni? Dengar tak suara saya? Kenapa dia macam... Dengar. Okay. Apa nama teknik yang saya ajar minggu lepas? Dia start huruf? Teknik apa? Pukelasi. Teknik pukelangsi. Apa fungsi teknik tersebut? Apa fungsi teknik pukelangsi? Cuba sebut semua. Cuba buka mic. Sebut teknik pukelangsi. Cepat. Buka mic. Teknik apa? Teknik pungkilasi. Pukelasi. Pukelangsi. Okey, apa fungsi teknik tersebut? Okey, tak ingat. So teknik pukelangsi digunakan untuk menganalisis fokus soalan. Cuba ikut saya. Menganalisis. Buka mic semua. Buka mic Arifah. Buka mic Arifah. Saidah. Ikut. Menganalisis fokus soalan. So apa fungsi teknik pukelangsi? Menganalisis fokus soalan. Ya, tepat sekali. So teknik pukelangsi digunakan untuk menganalisis fokus soalan. So, satu, pu untuk apa? Pu untuk apa pelajar? Pu. Teknik pukelangsi. Pu untuk Permulaan. No. Pu, permulaan pe. Punca. Punca. Okay, pu punca. Ke. Kenapa? No. Kenapa tu kata soal? Ke. Pu punca ke. Kes. Ke. Belakangnya huruf N. Kesan. Kesan ada dua jenis. Satu, kesan. Apa dia? Satu kesan baik. Kita sebut. Kesan baik kita sebut apa pelajar? Keba apa? Awak. Kesan baik kita sebut kebaikan. Kalau kesan buruk kita sebut apa? Keburukan. Keburukan. So, punca kesan. Kesan ada dua jenis. Pertama, kesan baik, kebaikan. Kesan buruk, keburukan. Okey, lang, apa lang? Lang apa? Apa ni?
Apa dia? Lang. Lang untuk apa? Langkah. Langkah. Okay. Lang. Si. Apa si? Si contoh atau ciri. Okay, contoh atau ciri. So ingat balik. Pu punca, ke kesan, lang langkah, si contoh, si ciri. Cuba sebut. Cuba ikut. 1, 2, 3. Pu punca, ke kesan, lang langkah, si ciri, si contoh. Okey, nak dengar? Buka mic. Buka mic semua. Arifah? Saida? Okey, 1, 2, 3. Pu punca, Punca. ke Kekesan. lang Lang langkah. si Si contoh. dengan si ciri. Okey. Pu punca, ke kesan, lang langkah, si ciri, si contoh. Okey, itu adalah buka langsi. So teknik buka langsi ni adalah teknik untuk apa fungsi teknik buka langsi? Menganalisis contoh soalan. Fokus. Fokus soalan. Menganalisis fokus soalan. Apa maksud menganalisis? Tak apa Irfan, internet awak ni keluar masuk it's okay, tak apa. Apa maksud menganalisis? Bukan berenang. Apa dia? Mengkaji. Mencari. Mencari fokus soalan. So, kebanyakan soalan karangan mereka akan bagi secara umum. So, kita kena cari kita kena cari apa yang kita nak terangkan dalam karangan kita. So bagaimana cara nak cari fokus soalan tersebut adalah dengan menggunakan teknik buka langsi. Okey, saya akan sambung teknik pengajaran teknik buka langsi. So sekarang dah ada dalam kepala awak teknik buka langsi ni. Teknik buka langsi. Pu punca, ke kesan, lang langkah, si contoh, si ciri. Pu punca, ke kesan, lang langkah, si contoh, si ciri. Allah, cepatnya masa berlalu. Sebentar. Kenapa ya? You are presenting to everyone. Okay. I'm presenting to everyone. Dia kenapa ni kat sini? Sekejap saya nak buka ini. Okay, kita akan sambung teknik buka langsi ni. Okay, Alhamdulillah. Okay, saya akan gunakan soalan yang sama. Okay, soalan yang sama minggu lepas. Okay, so teknik buka langsi ni kamu boleh gunakan untuk mana-mana soalan. Terutamanya adalah soalan dalam kertas 2 bahagian A,
soalan kertas 1 bahagian A dengan soalan kertas 2 bahagian rumusan. Okey. Kamu boleh guna teknik pukul langsi dalam soalan kertas bahasa Melayu kertas 1 bahagian A dan kertas 2 bahagian soalan terakhir iaitu soalan rumusan. Okey. So, okey, ni untuk soalan bahagian A. Okey, soalan bahagian A. So, saya nak ajar kamu macam mana nak jawab soalan bahagian A ni. Okey, soalan bahagian A kertas 1. Okay, siapa nak baca? Siapa nak volunteer baca? Siapa tu? Saya juga. Okey, silakan. Soalan bahagian A. Maklumat di bawah berkaitan tentang ilmu pengetahuan. Huraikan pendapat anda tentang ilmu pengetahuan. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, terima kasih kepada Zulhimi. So, untuk menjawab soalan ni, sebelum kamu pergi kepada bahan, okey, kita nak kena guna formula bakat F2. Okey, bakat F2. Bakat F2. Okey. Kita gunakan bakat F2 ni untuk kita kenal pasti beberapa elemen. Okay, ingat bakat F2, bakat F2. So, cuba sebut semua bakat F2. Bakat F2. Bakat F2. So, ba bermaksud baca soalan dengan teliti sambil menganalisis perkara di bawah. Okay, baca. Ka, kata nama atau siapa. T, tema. F, fokus soalan atau kehendak soalan. F, format karangan tersebut. Okey. So, kita buatlah, kita baca soalan. Okey, Kak, kita nak cari apakah kata nama. Kata nama ataupun siapa yang sesuai untuk kita jadikan subjek dalam karangan kita. Okey, sebelum tu kita pergi tema. Apa tema karangan ni, pelajar? Apa tema ni? Soalan ni. Apa tema soalan ni? Tema soalan ini ialah ilmu pengetahuan. Dah tahu dah kan? Ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan, Zulhimi? Kenapa tema dia ilmu pengetahuan? Kerana yang pertama sebab dia ada dekat dalam arahan. Yang kedua, kita nak tahu tema apabila perkataan tersebut berulang banyak kali, berulang berkali-kali. Ilmu pengetahuan. Apa lagi? Ilmu pengetahuan. Okey. So, lepas kita dah tahu tema, okey, T tema. Kita nak tahu kata nama atau siapa. Maksudnya untuk siapa karangan ni. Kita nak kenal pasti untuk siapa karangan ni. So, kita tengok sini. Kita tengok bahan ni, kita perhatikan. Yang mana ada perkataan yang merujuk kepada manusia. Contoh dia kata ni, adikku muda remaja. Okey, adikku muda remaja. Awasi bila kat sini ada perkataan remaja. So remaja. Tulis kat sini, remaja. Lagi tak? Wajahmu manis bak bunga pasir metakoda. Tidak dilarang. Lagi tak perkataan yang merujuk kepada manusia? Asal tahu kan batasnya, ibu dan ayah menaruh harapan agar kau berjaya. Okay, so kita nak guna perkataan remaja sebagai subjek dalam bahan ini. So kita kena kenal pasti dulu. Untuk siapa karangan kita untuk siapa karangan ini yang kamu nak tulis ni untuk ditujukan kepada siapa. So nak tahu kepada siapa,
tengok bahan. Bahan ada nama apa? Dekat bahan ni ada siapakah apakah manusia-manusia yang disebut. Contoh kat sini remaja. So ambil lah remaja. Takkan ambil adikku, takkan nak adik awak pula. Tak sesuai lah. Okay. Kalau ibu dah ayah lah, boleh Bukan tak boleh. Macam selalu ilmu pengetahuan ni, okay, awak boleh senaraikan ibu ayah. Tapi nanti awak akan buat pertimbangan, sesuai ke tak? Macam tu. Awak boleh keluarkan, tapi nanti awak fikir balik, sesuai ke tidak untuk ibu dan ayah karangan ni? Ke remaja? Macam tu. Faham? Faham. So, okay. So nanti bila, okay. So tu yang pertama. So tapi nampak dekat sini lebih kepada remaja lah. Remaja. Sebab ilmu pengetahuan tentang remaja. Sebab kat sini dia cakap ibu dan ayah menaruh harapan. Berbeza dengan adikku muda, remaja, awasi bila melangkah. Ayat dia berbeza. Tapi boleh kita keluarkan and then kita kenal pasti siapakah untuk karangan ini ditulis. Okay, selesai. Okay, kata nama dah ada, remaja, tema, ilmu pengetahuan. Sekarang kita nak cari fokus soalan. Fokus soalan ni maksudnya kita nak buat karangan tentang apa? Adakah tentang punca ilmu pengetahuan? Ataupun adakah tentang kesan ilmu pengetahuan? Kesan baik ilmu pengetahuan, ataupun adakah tentang kesan buruk ilmu pengetahuan? Ataupun keburukan ilmu pengetahuan? Ke langkah-langkah untuk mendapat ilmu? Ke ciri-ciri orang berilmu? So kita tak tahu. Kita kalau umum. Kita tak, sebabnya dalam arahan dia tak sebutkan apakah yang kamu kena, apakah tajuk karangan yang kamu kena buat. Dia tak sebut. So kita kena kenal pasti fokus soalan, kehendak soalan. Okay. So macam mana nak kenal pasti fokus soalan? Bagaimana nak menganalisa fokus soalan, pelajar? Menggunakan teknik apa? Buku langsi. Teknik buku langsi. Okay. Okay pelajar. Kita pergi kepada lagu Pesan Abang Sudirman Arsyad. Okay, ni bahan satu Bahan satu. Untuk bahagian A, kertas satu, mostly selalunya dia akan bagi 2 bahan. Ada juga 3 bahan. So tengoklah. And then kebanyakan selalunya fokus soalan ada 2. Okay, saya terangkan pada kamu macam mana nak jawab karangan ni. Macam mana nak jawab karangan kertas 1 bahagian A ini. Okay, nampak tak warna hitam? Ada gambar warna hitam. Nampak tak? Nampak. Okay. So, Aidil, boleh tolong saya bacakan tak teknik menjawab? Teknik menjawab Typo. kertas. Teknik menjawab kertas 1 bahagian A. Karangan respon terhad. Panjang 150, 200 akur aran. Yang kedua, tidak boleh melebihi 10 patah perkataan sahaja atau 210 patah perkataan. Selebihnya tidak disemak. Yang ketiga, boleh tulis mana-mana bahan yang dipilih. Yang keempat, jika murid tulis dan hurai satu isi sahaja, markah kategori tidak cemerlang. Yang kelima, tulis 5 perenggan. Tulis 4 perenggan. Tulis 4 perenggan. Okey, terima kasih pada Aidil. So ini adalah teknik bagaimana nak jawab soalan kertas 1 bahagian A. Okey, tadi Zulhilmi dah baca dah. Panjang karangan haruslah 150 ke 200 patah perkataan. Kamu kena akur arahan ni. Okey? Kena akur arahan ni. So PP ni patah perkataan. Kemudian tidak boleh melebihi 10 patah perkataan sahaja. Maksimum 210 patah perkataan. Selebihnya tak disemak. Contoh awak tulis 230. So baki 220 tu
takkan disemak. So sayanglah kalau ada isi dekat situ, tak ke membazir kan. So kamu kena tulis banyak 200, maksimum 210. 150 ke 210 patah perkataan. Penting untuk bila tulis karangan bahagian A ni, kamu kena tulis jumlah patah perkataan dekat bawah karangan awak tu. Okay, and then kemudian boleh tulis mana-mana bahan yang dipilih. Okay, macam tadi dia ada bagi dua bahan. Okay, dia ada bagi dua bahan. Satu lagu and then ada gambar. Kamu boleh pilih mana-mana bahan. Tapi dengan syarat kamu kena bagi dua fokus soalan. Okay, kamu kena bagi dua fokus soalan. Kamu boleh pilih mana-mana bahan. Tapi dengan syarat kamu kena cari dua fokus soalan. Kadang-kadang dekat bahan satu dia dah ada dua fokus soalan. So tak payah, so tak perlulah ambil fokus soalan daripada bahan dua. Ataupun kadang-kadang dalam bahan satu fokus soalan, kemudian bahan dua, satu lagi fokus soalan. So kenalah sebut dalam karangan tentang dua-dua bahan. Okay. So tengok kenal pasti. Yang penting karangan ini kena bagi dua fokus soalan. Fokus soalan ni maksudnya isi lah. Isi karangan. So kena bagi dua isi karangan. Dua isi karangan yang berbeza. Okay. Jelas tak apa yang saya terangkan? Apa yang saya cakap? Boleh follow? Boleh ikut tak? Setakat ni boleh. Okey, terima kasih. So Zulhilmi, berapa fokus soalan nak kena bagi? 2. Kalau bagi satu boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, bagus, betul. Kena bagi dua fokus soalan. Jika murid tulis dan hurai satu isi sahaja, maka kategori tidak cemerlang. Kamu kena bagi dua fokus soalan. Kalau kamu bagi satu, maksudnya karangan kamu tak cemerlang. Tak sedap kan? Kamu pun tak suka dengan perkataan tidak cemerlang kan? So kita nak capai cemerlang. So kena bagi dua fokus soalan. Kemudian berapa perenggan nak tulis ni cikgu? Okey, ada 4 perenggan. Okay, perenggan pertama pendahuluan. Macam biasalah 3 ke 4 ayat yang mengandungi 40 patah perkataan plus. Begitu. So perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua isi yang fokus soalan pertama. Fokus soalan yang pertama 4 ayat. Ayat pertama isi, ayat kedua huraian, ayat ketiga contoh, ayat keempat ayat penegasan. Okey. Kemudian perenggan ketiga pun sama, isi yang fokus soalan yang kedua. Okey. Ada 4 ayat. Ayat yang pertama isi, ayat yang kedua huraian, ayat yang ketiga contoh dan ayat keempat ayat penegasan. Okey, dan yang terakhir seperti biasa lepas dah buka kenalah tutup. So perenggan penutup 3 ayat. Cadangan, harapan, kesimpulan. Setiap perenggan ini 40 ke 50 patah perkataan. Okey, untuk pendahuluan ni ingat tak lagi teknik saya ajar kamu nak buat pendahuluan IC ke handphone? Pernah dengar tak? Ingat tak? Ingat lagi tak teknik IC ke handphone? Ingat lupa? Ada kan saya ajar buat pendahuluan menggunakan teknik IC ke handphone? Ada. Ada kan? Okey, so berapa perenggan untuk bahagian A? Kertas 1? 4 perenggan. Berapa isi? Berapa fokus soalan? 2. Berapa maksimum patah perkataan? 210. Ya, tepat sekali Zulhilmi. Zulhilmi je lah yang ada dalam kelas ni. Okey, tak apa. Bukan tak apa. Nanti kalau boleh buka mic. Okey, so ini adalah markah. Markah untuk soalan karangan bahagian A. Okey, so markah penuh dia 30/30. InsyaAllah Saina, Irfan, Zulhilmi, Aidit, Arifah, Saidah yang ada dalam kelas ni semua dapat 30/30. Amin. Okay, so 26/30 tu paling cemerlang. 22 hingga 25 kepujian, 21 hingga 20 kebaik dan seterusnya lah. Okay, so tu markah. So sekarang ni kamu dah tahu macam mana
bagaimanakah bentuk karangan yang kamu akan tulis. Okay, so kita nak kenal pasti apa dia fokus soalan. Okay, jom. Kita nak kenal pasti fokus soalan. Kita tengok bahan, ini bahan dan kita tengok teknik pukul langsing ni. Okay, nombor 1. Adikku muda remaja, awasi bila melangkah. Wajahmu manis bak bunga, pasti ramai tergoda. Ni lagu lah. Ni lagu. Okay, selalunya pelajar, bila lagu 4 rangkap ataupun pantun 4 rangkap, dua rangkap pertama ni kita adalah pembayang. Okay, dua rangkap pertama ni adalah pembayang, yang mana tak ada isi. Okay, selalunya dua rangkap di bawah, dari bawah ni ada yang mengandungi isi. Tapi kamu rasa ada isi tak dalam rangkap pertama ni? Wajah manis bak bunga, pasti ramai yang tergoda. Ada isi tak yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Punca ke? Adakah dia punca? Adakah dia kesan baik? Kesan buruk? Oh, lagi satu, kekangan. Saya lupa nak sebut. Kekangan. Kekesan, kekangan. Okay. Adakah dia langkah? Ataupun contoh atau ciri? Ada tak pelajar dekat rangkap pertama ni? Yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ada ke tak ada? Punca ilmu pengetahuan. Ada ke? Kalau kesan dulu, Apa kesan dia? wajah manis tak gugup. Pastikan. Selalu orang macam tak sesuai sebab dia tak ada sebut tentang ilmu pengetahuan. Macam wajahmu manis sebab bunga tu sebab dia cantik, kan tak? So saya boleh cakap yang tak ada isi lah. Tak ada isi. Okay, so pergi kepada yang kedua. Zul, cuba baca yang kedua ni, Zul. Tidak dilarang kau bersuka, asal tahu kan batasnya. Jangan sampai adik terlupa harapan dan cita-cita. Okay, abaikan dua atas ni. Okay, tengok dua bawah ni. Jangan sampai adik terlupa harapan dan cita-cita. Ada tak? Adakah dia adakah dia punca, kesan, kekangan, ataupun langkah, contoh atau ciri? Jangan sampai adik terlupa harapan dan cita-cita. Apa ini? Mengandungi apa? Langkah. Langkah? Ya ke langkah? Langkah untuk dapat ilmu pengetahuan. Macam tak sesuai? Kesan. Kesan ada ilmu pengetahuan akan capai cita-cita. Akan dapat laksanakan harapan dan cita-cita. Betul tak? Betul. Kesan. Kesan memperoleh ilmu, kesan remaja memperoleh ilmu pengetahuan. So ni kesan. Kita kata kesan. Okey, seterusnya. Zahimi nak baca lagi. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah menaruh harapan agar kau berjaya di hari kemudian. Apa yang ada dalam ni? Punca ilmu pengetahuan ke? Kekesan ilmu pengetahuan? Kekangan? Kelangkah? Atau contoh? Tengok yang bawah ni. Agar kau berjaya di hari kemudian. Okay, apa dia? Agar kau berjaya di hari kemudian. Adakah dia punca, adakah dia
faktor punca ilmu pengetahuan ataupun kesan kepada ilmu pengetahuan ataupun kekangan kepada ilmu pengetahuan ataupun langkah ataupun contoh atau ciri. Agak-agak apa pelajar? Kesan. Kesan. Ataupun kesan baik ke kesan buruk? Zul. Kesan baik. Kalau kesan baik kita sebut apa? Boleh guna perkataan lain. Kesan ni boleh guna manfaat kan, betul tak? Betul tak? Manfaat ataupun faedah atau kebaikan. Cuba Zulhilmi pilih satu. Nak guna manfaat ke faedah ke kebaikan? Kebaikan. Okey, kebaikan. Kebaikan, remaja mempunyai ilmu pengetahuan. So kebaikan. Samalah macam kesan tu. Sekejap saya lupa. So ni kebaikan. Ni pun kebaikan. Korang boleh guna kebaikan dia kebaikan remaja dia lebih kepada ni kot manfaat ke kebaikan ataupun kesan baik. Kesan baik tu rasanya kesan baik kebaikan lah, boleh juga kebaikan. Kemudian seterusnya Zulhilmi, Bila tiba waktu petang, dari sekolah kau pulang, bergalas buku di pinggang, siapa lihat pasti tertawan. So apa isi yang awak nampak? Bergalas buku di pinggang, siapa lihat pasti tertawan. So isinya mana? Oh ni, bergalas buku di pinggang. Okey, apa fokus soalan dia? Langkah. Langkah apa? Usul. Langkah-langkah memperoleh ilmu pengetahuan. Bergalas buku di pinggang, bawa buku lah, nak ilmu pengetahuan kita bawa buku. Kemudian ni pun kita boleh ambil juga sebenarnya. Kita pergi sekolah. Dekat sekolah adalah tempat untuk kita menimba ilmu. Pergi sekolah, bawa buku. So itu adalah langkah-langkah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Okey, yang terakhir, rangkap lagu yang terakhir. Adik masih bersekolah, awas segala dugaan. Adik kan ambil periksa agar senang masa depan. Okey, mana isi dia? Okey, fokus soalan dia apa? Adik kan ambil periksa agar senang masa depan. Apa fokus soalan dia? Agar senang masa depan. Apa tu? Punca ke? Kesan. Ataupun kebaikan. Manfaat. Samalah. Awak pilih satu je. Kebaikan menimba ilmu pengetahuan. Akan senang masa hadapan. So bila awak sambung belajar, awak ada ilmu, masa depan awak kan senang. Sebenarnya bila kita ada ilmu, kita boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah. Okey? Kamu nak jadi businessman. Ada orang hulur rasuah. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu nampak, oh duit ni aku boleh pergi overseas, boleh beli iPhone, boleh beli rumah. Itu hanya kesenangan dunia. Tapi kalau kamu ada ilmu agama terutamanya, oh ni haram ni, tak boleh ni. Aku senang nanti
sekejap je lepas aku dah habis duit ni, aku tak tenang hidup. So tu penting untuk ada ilmu agar senang masa depan. Begitulah. Okay. So kat sini dah ada 2 dah pelajar. Kat sini dah ada 2. Dah ada 2 fokus soalan, betul tak? Apa fokus soalan yang pertama? Kebaikan. Betul tak? Betul. Kebaikan. Fokus soalan yang kedua apa? Langkah. Langkah-langkah. So kalau dekat bahan 1 ni pun awak dah jumpa fokus soalan. Okey, dah jumpa fokus soalan. Baguslah. Okey, cuba tengok lagi dekat bawah. Jangan lupa tengok bawah. Okey, membasmi kemiskinan ilmu. Nampak orang bawa motor. Sekarang ni kita dah jumpa 2 fokus soalan. Okey. So kamu rasa apakah yang sesuai? Kebaikan ilmu pengetahuan, okey. Kita boleh terus buat ayat Kita dah jumpa kebaikan, langkah kebaikan. Okey. Kamu nampak? Maaf. Kita tengok bahan dulu. Okey, kamu nampak bahan ni, apa tajuk bahan ni? Bahan nombor 2 ni, Qiraatan Akbar, apa nama tajuk dia? Membasmi kemiskinan ilmu. Okey. Kamu rasa tajuk membasmi kemiskinan ilmu sesuai apa? Kebaikan ke langkah-langkah? Langkah-langkah. Ya ke langkah-langkah? Langkah-langkah untuk dapatkan ilmu pengetahuan, membasmi kemiskinan ilmu. Kesan-kesan. Ataupun kamu dah guna perkataan apa ni? Kebaikan. Guna kesan je lah kesan. Kita ambil kesan lah. Sebab tadi macam mudah gunakan kesan. Kesan. Boleh Zulhani Boleh. Kesan. So kesan. Macam mudah nak sebut kesan. So membasmi kemiskinan ilmu ni adalah kesan remaja mempunyai ilmu pengetahuan. So ni adalah kesan. Bila ada ilmu pengetahuan dapat mengatasi kemiskinan ilmu. Cuba tengok gambar ni. Bila orang miskin ilmu, tengok ni, dia bawa motor, bahaya. Dia bawa motor dan membahayakan diri. Dia bawa motor membahayakan diri. Kita tulis kat sini. So gambar di atas. Fokus soalan dia ialah kebaikan. Kesan. Kesan memperoleh ilmu pengetahuan dapat membasmi kemiskinan ilmu. Kesan memperoleh kesan remaja. Gambar atas fokus soal gambar di atas fokus soalannya ialah kesan daripada ilmu pengetahuan. Okey, selesai. So kita tulis kat sini, kita tulis kat bawah ni, apa fokus soalan yang kita dah keluarkan. Apa tadi fokus soalan yang pertama? Macam mana nak buat? Kamu buat F1 tambah apa tadi? Tambah kata nama tambah tema. Okay, sama juga F2 sama juga fokus soalan yang kedua, F2 tambah kata nama tambah tema. Okay, so pelajar nombor 1. Apa tadi? Apa fokus soalan nombor 1?
Apa fokus soalan nombor 1? Pelajar? Pelajar, apa fokus soalan nombor 1? So fokus soalan nombor 1 ialah kesan. Kesan, okey, kesan. Kesan. Kata nama dia tadi apa? Kesan remaja. Kesan remaja mempunyai ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Okay, fokus soalan yang kedua apa? Apa fokus soalan yang kedua, pelajar? Ha? Langkah-langkah. Cuba habiskan. Langkah-langkah. Kata nama dia apa? Ilmu pengetahuan. Langkah-langkah? Langkah-langkah ilmu pengetahuan. No. Fokus soalan tambah kata nama. Apa kata nama dia? Remaja. Tambah tema. Ilmu pengetahuan. So, so langkah-langkah remaja. Apa ayat awak, ID? Langkah-langkah remaja. Lagi? Memperoleh ilmu pengetahuan. Okay. Kat sini bila dah keluarkan fokus soalan, bolehlah senaraikan apa isi yang kamu dapat. Contohnya ni isi kesan, harapan. Kesan yang pertama, mencapai harapan dan cita-cita. Ni kan kesan ni kan. Kamu ambil, kamu letak kat sini. Keluarkan. Mencapai harapan dan cita-cita. Lagi? Berjaya di hari kemudian. Berjaya di hari kemudian. Lagi apa lagi? Agar senang masa depan. Senang masa depan. Okey. Kemudian langkah-langkah. Bagaimana nak dapat ilmu pengetahuan? Dari sekolah. Okey, pergi menimba ilmu di sekolah. Datang, hadir ke sekolah. Yang kedua, lagi. Bergalas buku di pinggang. Membawa buku. Membawa dan membaca buku. Lagi apa lagi? Bawah ni apa? Okey, ni kesan. Membasmi kemiskinan ilmu. So, kesan remaja mempunyai ilmu pengetahuan adalah dapat membasmi kemiskinan ilmu. Maksud membasmi kemiskinan ilmu ni ialah, kamu tengok ni orang remaja-remaja yang buat aksi-aksi berbahaya dekat jalan raya ni, maksudnya mereka ni tak ada ilmu. Mereka ada ilmu tapi cetek. So menyebabkan mereka buat benda yang mereka seronok. Bila seronok mereka nak buat, sedangkan keseronokan tersebut mendatangkan bahaya untuk diri sendiri. So bila mereka mempunyai ilmu pengetahuan, dapat membasmi kemiskinan ilmu. Maksudnya dapat menyelesaikan masalah orang yang dengan ilmu pengetahuan dapat menyelesaikan masalah golongan remaja-remaja yang kurang ilmu pengetahuan.
Kurang pendidikan. So bila golongan remaja-remaja ni ada ilmu, maka mereka akan mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang membahayakan. Contohnya lumba haram, apa lagi, mencuri dan sebagainya lah. So itu adalah kesan apabila remaja mempunyai ilmu pengetahuan. So ni isi. Ni dah 2 isi saya dah bagi. Okay, apa yang saya nak kamu balik ni buat, saya nak tugasan, okay. Saya nak kamu buat karangan. Isi saya dah bagi dah. Kamu tinggal buat pendahuluan dan penutup. Okay. Pendahuluan dan penutup. Dan jangan lupa karangan 4 perenggan dan maksimum 121 patah perkataan. 121 patah perkataan. Itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan tak? Ada soalan apa-apa tak? Tak ada. Tak ada. Apa tugasan yang saya minta? Tak ada. Apa tugasan yang saya suruh buat? Karangan, permulaan dengan penutup. Kata nama. Saya nak awak buat karangan. Isi saya dah bagi dah. Isi 1, isi 2. Okey. Maksudnya saya nak awak buat karangan. Ada 4 perenggan. Perenggan pertama pendahuluan. Okay, buat. Kemudian perenggan kedua fokus soalan 1. Masukkan ni. And then perenggan kedua fokus soalan 2 dan penutup. Fokus soalan 1. Fokus soalan 2. Okay, ni arahan dia. Tugasan. Sila buat karangan berdasarkan soalan di atas. Isi karangan telah diberi, iaitu berdasarkan fokus soalan. Ya Allah, fokus. So, apa katalah English juga. Oh, dia. Soalan di atas. Okay, pastikan anda mempunyai 4 perenggan. Perenggan pertama pendahuluan. Perenggan kedua fokus soalan 1. Perenggan 3 fokus soalan 2, dan perenggan 4 tutup. Okey. Penutup ni letak apa? Cadangan harapan kesimpulan. Penutup cadangan. Hantar bila ni? Agak-agak karangan ni ni je pun satu muka surat. Hantar bila? Pelajar agak-agak nak hantar bila?
Ha, pelajar? Hantar esok boleh ke? Ha? Latihan kita satu. Telefon dulu. Okey, agak-agak bila boleh nak hantar karangan tugasan ni? Ha, pelajar? Agak-agak bila nak hantar? Bila? Hari Sabtu? Sabtu boleh? 1:10. Boleh insyaAllah Sabtu Okay, baik. Okay, terima kasih. Aidil boleh Aidil? InsyaAllah. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Saidah? Saidah ada apa-apa soalan nak tanya? Saidah? Boleh komen Saidah kalau tak nak buka mic. Boleh tulis dekat tu, ruangan chat. Ada apa-apa soalan nak tanya?